Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar bab 1, ubahan. Dalam bab ini terbahagi kepada 3 subtopik, iaitu ubahan langsung, ubahan songsang dan ubahan bergabung. Hari ini kita akan belajar 1.1 iaitu ubahan langsung. Okey, apa maksud ubahan langsung? Okey, secara ringkasnya, ubahan langsung adalah perubahan yang berlaku kepada suatu kuantiti apabila kuantiti yang lain berubah dalam situasi harian yang melibatkan ubahan langsung. Contohnya, jika kita nak menyediakan 10 hidangan, kita perlu 5 cawan beras. Kalau kita menyediakan hidangan 2 kali ganda daripada 10, iaitu 20 hidangan, kuantiti cawan beras yang kita perlukan adalah 10. Okey, pendek kata, X, Y. Jika kuantiti X meningkat, kuantiti Y juga meningkat. Sama juga sebaliknya, jika kuantiti X yang diperlukan menurun, Y pun sama juga menurun. Okey, kita lihat contoh 1. Jumlah gaji seorang pekerja sambilan sebagai jurujua berubah secara langsung dengan bilangan jam dia bekerja. Okey, di sini ada 2 pemboleh ubah. Satu adalah gaji, yang satu lagi adalah bilangan jam. Nyatakan perubahan pada A. Jumlah gaji jika bilangan jam bertambah 2 kali ganda. Okey, di sini kita sebut dalam kuantiti. Okey, jika gaji diberi RM3. Okey, lepas tu bilangan jam dalam sehari 10 jam. Maknanya, jumlah gajinya adalah sama dengan 30. Okey, berdasarkan situasi A, jika jam bertambah 2 kali ganda daripada 10 menjadi 20 dengan kadar gaji yang sama, okey, lepas tu jumlah bayaran gajinya akan menjadi 60. 2 kali ganda. Okey. Maka jawapannya adalah jumlah gaji bertambah 2 kali ganda. Okey, B pula. Jumlah gaji jika bilangan jam berkurang sebanyak 40%. 10 jam. Kalau sudah berkurang 40%, maknanya bilangan jam yang dia kerja adalah 60%, iaitu sama dengan 6 jam daripada 10 jam. Gaji tetap sama, jadi jumlah gajinya adalah RM18. Okey. Daripada 30 turun menjadi 18. Sama juga jumlah gajinya juga berkurang 40%. Okey, jadi jawapannya jumlah gaji berkurang sebanyak 40%. Okey, C. Bilangan jam bekerja jika jumlah gaji yang diterima adalah separuh daripada gaji asal. Okey, kali ini perubahan dalam gaji. Maknanya gaji sama dengan RM1.50. Okey, jam masih sama juga 10 jam. Jadi, jumlah gaji sama dengan RM15. Separuh berbanding dengan gaji asal. Maknanya, jawapannya adalah bilangan jam bekerja adalah separuh daripada bilangan jam asal bekerja. Kata kuncinya, kalau soalan itu dia sebut nyatakan, maknanya jawapan kamu mesti dalam bentuk ayat.
Okey, kita lihat lati kendiri 1.1a. Nilai rintangan bagi seutas dawai berubah secara langsung dengan nilai suhunya. Pemboleh ubah di sini adalah nilai rintangan dan nilai suhu. Nyatakan perubahan pada A. Nilai rintangan jika nilai suhunya bertambah 10%. Okey, sudah dia kata tak bertambah 10%, makna jawapannya adalah nilai rintangan juga bertambah 10%. Kita masih guna perkataan yang sama, cuma kita tambah di pemboleh ubah satu lagi, iaitu nilai rintangan. Okey, B. Nilai suhunya berkurang separuh daripada suhu asal. Di sini kata kuncinya adalah berkurang separuh. Maknanya jawapan yang sesuai adalah nilai rintangan berkurang separuh daripada rintangan asal. Okey, C. Nilai suhu jika nilai rintangan berkurang 1/4 daripada nilai rintangan asal. Okey, jadi apa jawapan anda? Jawapannya adalah nilai suhu berkurang 1/4 daripada nilai suhu asal. Okey, soalan 3. Jadual di bawah menunjukkan hubungan antara masa dengan bilangan botol jam yang dihasil di sebuah kilang. Nyatakan perubahan pada bilangan botol jam yang dihasilkan apabila A. Masa bertambah sebanyak 2 kali ganda lebih lama. Jadi jawapan yang sesuai adalah bilangan botol jam yang dihasilkan bertambah sebanyak 2 kali ganda. Okey, jadi kita cek jawapan. Adakah jawapan ini adalah betul? Okey. Masa 5 kalau darab dengan 2 kali ganda, dia akan sama dengan 10. 10 jadi 20, 15 jadi 30, 20 jadi 40, 25 jadi 50. Kalau 5 minit untuk 10 botol, maknanya 10 minit sama dengan 20 botol. 20 minit sama dengan 40 botol. 30 minit sama dengan 60 botol. 40 minit sama dengan 80 botol. 50 minit sama dengan 100 botol. Grafnya adalah semakin meningkat. Okey. B. Masa dikurangkan separuh. Apabila masa dikurangkan separuh, maknanya bilangan botol jam yang dihasilkan dikurang separuh juga. Okey. 5 minit kurang separuh jadi 2.5 minit. Maknanya bilangan botol jam yang dihasilnya sama dengan 5. Okey. Lepas tu 10 dikurangkan separuh jadi 5. Bilangan botol 10. Yang ni 7.5 minit sama dengan 15 botol. 10 minit sama dengan 20 botol. 25 minit dikurangkan separuh jadi 12.5 minit. Dihasilkan jam yang dihasilkan adalah 25. Antara minit ke minit, bilangan botol semakin meningkat sebanyak 5 botol. Dia adalah malar, sama. Okey, kalau sama maknanya jawapan anda adalah betul. Seterusnya kita akan belajar hubungan antara dua pemboleh ubah. Diberikan pemboleh ubah adalah X dan Y.
apabila Y berubah secara langsung dengan X, maka hubungannya akan ditulis sebagai seperti ini dalam bentuk hubungan ubahan. Daripada hubungan ini, nilai pemalar berkadaran K dapat ditentukan, iaitu K sama dengan Y per X. Bagaimana dapat persamaan ini? Untuk pengetahuan semua, Y simbolkan dengan X, iaitu hubungan ubahan, tidak dapat buat pengiraan. Kalau kita nak buat pengiraan, kita kena ubah simbol ikan tu dalam bentuk persamaan, iaitu sama dengan K. Okey, simbol ikan sama maksud dengan sama dengan K. Y sama dengan K darab dengan X. Sekarang kita nak cari nilai pemara. Okey, K darab dengan X, X pindah ke sebelah akan jadi bahagi. Jadi wujud formula K sama dengan Y per X untuk mencari nilai pemalar berkadaran. Kita lihat contoh 2, sebuah kereta mainan bergerak daripada keadaan bergung. Maknanya dari kosong. Jarak yang dilalui oleh kereta mainan itu, Y berubah dengan masa T seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah. Y berubah dengan masa T, maknanya berubah secara langsung. Jadi di sini kita boleh buat hubungan ubahannya, iaitu Y simbolkan dengan T. Y sama dengan K T. Kita nak cari nilai K, kena pindahkan T ke sebelah, iaitu Y per T. Okey, arahannya, tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan T atau T kuasa 2. Y per T ataupun Y per T kuasa 2. Okey. Disebabkan kereta mainan ini bergerak dari keadaan bergun, mula-mula dia mesti mula dengan kosong jarak, dengan kosong masa. Okey. Ini syarat yang pertama, yang mesti bermula dari titik asal, kosong. Okey, kita tengok penyelesaian. Apabila Y per T, nilainya yang didapati adalah sama. Maknanya dia adalah malal. Okey, apabila Y per T kuasa 2, nilainya adalah berbeza. Okey, kesimpulannya, Y berubah secara langsung dengan T kerana nilai Y per T ialah malar. Maknanya sama, tidak berubah. Okey, Y tidak berubah secara langsung dengan T kuasa 2 kerana nilai Y per T kuasa 2 bukan malar. Maknanya nilai yang didapati adalah berbeza pada setiap masa. Okey, contoh 3. Kita nak tahu dia berubah secara langsung ataupun tidak langsung. Pada contoh 2, teacher sudah kata syarat yang pertama dia mesti bermula dari kosong, iaitu titik asal. A bermula di atas, bukan dari titik asal. Maknanya dia tidak berubah secara langsung. B pula, dia bermula dari titik asal dan garisannya adalah lurus ke atas. Kalau didapati jawapan, dia tidak lurus, maknanya dia juga tidak berubah secara langsung. Dia mesti satu garisan yang lurus yang menghubungi semua titik.
Contoh 5. Pemanjangan spring X cm berubah secara langsung dengan jisim berat W gram. Okey, daripada ayat ini sudah kita boleh buat satu hubungan ubahan, iaitu X berubah secara langsung dengan W. Diberi bahawa pemanjangan spring ialah 3 cm. X ganti 3. Apabila diletakkan pemberat sebanyak 200 gram. W ganti dengan 200. Tujuannya untuk cari nilai pembalar K. Okey, sudah dapat jawapan. Kita kena ambil persamaan ini untuk jadi jawapan. Hanya K sahaja tukar dengan angka. Yang lain semua kekal. Contoh 6. Diberi Y berubah secara langsung dengan X. Daripada ayat ini, kita boleh buat hubungan ubahan. Daripada hubungan ubahan ini, tukar menjadi bentuk persamaan. Y 0.14, X 0.2. Okey, masukkan nilai untuk mencari nilai pemara K. Okey, dapat 0.7. Maka, persamaan yang lengkap adalah Y sama dengan 0.7 X. Setelah kita dapat persamaan ini, yang sudah ubah nilai K-nya, kita lihat A. Cari nilai Y apabila X sama dengan 0.5. Daripada persamaan ini, X kita ganti dengan 5. Tekan kalkulator, kita akan dapat nilai Y. Sebab dia minta nilai Y kan, apabila X sama dengan 5. Jadi, Y sama dengan 3.5. B, dia minta nilai X apabila Y sama dengan 0.875. Jadi, Y ganti dengan 0.875. Okey. 0.7 pindah ke sebelah jadi bahagi, tekan kalkulator, kita dapat nilai X sama dengan 1.25. Contoh 7. Luas L cm kuasa 2, satu semi bulatan berubah secara langsung dengan kuasa 2 diameternya D. Daripada ayat ini, kita boleh buat hubungan ubahan, iaitu L berubah secara langsung dengan kuasa 2 D. Okey. Simbol ikan tukar menjadi sama dengan K. Okey, dalam bentuk persamaan. Okey, diberi luas bulatan itu ialah 3.08. Maknanya L sama dengan 3.08. D sama dengan 2.8. Okey. Masukkan nilai dalam persamaan ini untuk cari nilai K. Sudah dapat nilai K. Ganti nilai K dalam persamaan asal. Okey. L sama dengan KD kuasa 2. L sama dengan 11.28 D kuasa 2. Hanya nilai K sahaja berubah, yang lain semua kekal. Okey, lepas tu dia nak kamu cari nilai D apabila L sama dengan 19.25. Setelah kita dapat nilai pembalar K, barulah kita ganti masuk nilai L. Okey, ganti masuk nilai L untuk mencari nilai D. Okey, pindah ke sebelah. Bahagi jadi darab. 11 jadi bahagi. Okey, tekan kalkulator. Kita akan dapat jawapan 7 cm.